Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala masih lagi memberi dan memilih kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengerjakan tanggungjawab kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menunaikan kewajipan kita terhadap apa yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di samping kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberi kesempatan usia yang ada hari ini untuk sama-sama kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni dan kesempatan yang ada di antara waktu maghrib dan isyak, mudah-mudahan waktu yang ada ini diberi kesempatan kepada kita semua untuk mendengar satu peringatan, satu perkongsian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dibaca pada malam ini. Satu hadis yang agak panjang namun mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dengan apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan kita memberi satu respon dan juga amal dalam melaksanakan tanggungjawab kita dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta lian yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tuhu fika al-Qur'an qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alimun wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nari wa rajulun wasa'allahu 'alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa biha illa anfaqtu biha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya fin nari, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat ialah lelaki yang mati syahid. Lalu dia dibawa dan ditunjukkan
nikmatnya sehingga dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, apakah yang engkau amalkan padanya? Dia menjawab, aku berjuang sehingga aku mati syahid. Lalu Allah berkata, engkau tipu. Engkau berjuang supaya engkau disebut sebagai seorang yang berani, dan perkara itu telah disebut. Kemudian diperintahkan supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Kemudian diadili pula orang yang mempelajari ilmu serta mengajarnya, dan dia juga membaca Al-Quran. Lalu dia dibawa dan ditunjukkan nikmatnya sehingga dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, apakah yang engkau amalkan padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajar dan membaca Al-Quran keranamu. Lalu Allah Ta'ala berkata, engkau tipu. Sebenarnya engkau belajar supaya engkau disebut sebagai orang alim, dan engkau baca Al-Quran supaya disebut sebagai qari, dan perkara itu telah pun disebut. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diheret wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Kemudian diadili pula seorang lelaki yang diberikan kemewahan dan kekayaan yang melimpah ruah, lalu dibawa dan ditunjukkan nikmatnya sehingga dia mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, apakah engkau lakukan dengannya? Lalu dia menjawab, tidak pernah aku tinggalkan infak pada jalan yang engkau suka untuk diinfakkan, melainkan aku telah infak pada jalan itu keranamu. Lalu Allah Ta'ala berkata, engkau tipu. Sebenarnya engkau buat demikian supaya disebut sebagai seorang yang pemurah, dan perkara itu telah disebut. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diheret, supaya wajahnya sehingga dihumbang ke dalam api neraka. Riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini nak menggambarkan kepada kita perumpamaan yang Allah Ta'ala bawa kepada kita dalam nak menyatakan. Yang pertamanya, kalau sepitah lalu kita baca pada hadis ini, setiap pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, setiap yang dia soal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan dijawab oleh kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa di sana boleh kita menipu dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pada ketika dan waktu itu yang bercakap bukanlah mulut kita. Yang bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukannya mulut kita yang pandai untuk berkata-kata dan juga pandai nak menipu di atas muka bumi ni. Tetapi yang bercakap, yang berkata-kata, yang berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah anggota dan juga amal kita. Jadi Allah Ta'ala bawa 3 perumpamaan manusia. Yang disebut dalam hadis ini manusia yang beramal dengan kebaikan yang besar, namun amalan tersebut menjadi sia-sia pada hari akhirat kerana niat mereka yang buruk. Golongan yang pertama yang Allah Ta'ala yang Nabi gambarkan kepada kita, iaitu golongan yang diberi nikmat kesihatan dan juga kekuatan tubuh badan, dan mereka menggunakan nikmat tersebut pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut dalam hadis ini adalah seorang yang dia sebut tadi kepada iaitu aku berjuang kerana-Mu ya Allah, dan mati kerana mati syahid di medan perang, dan mungkin juga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak pada mata kasar adalah syahid kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada hakikatnya mereka telah diperdaya oleh syaitan dan memesongkan niat mereka.
Kadang-kadang kita rasa betul dah. Tak, dengan cara yang kita buat ini kita berjuang di ni pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun bila mati, rupanya mati kita sia-sia. Tidak ada apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kita bawa, kita galah amalan yang kita buat itu dalam keadaan yang sia-sia. Mereka telah pergi berjuang ke medan perang dan mengorbankan roh mereka, namun niat kerana ingin kemasyhuran. Tak, niat kerana apa? Kerana nak kata, oh dia ni soho dulu Tak, nak soho, nak glamour, tak, nak popular dan sebagainya. Tak, apa ni bukan kerana semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Gi berjuang ni, gi perang, nak orang kata kepada kita, oh dia ni hebat ni. Tak, dia ni kalau bab main pedang nombor 1, kalau bab manah nombor 1, bab nembak nombor 1. Tapi hakikatnya sebenarnya bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, rupa-rupanya tak ada apa-apa. Tak. Nak khabar kepada kita bahawa setiap amalan yang kita buat ni, tak, perlunya, sebab itulah dalam peringatan kepada kita, Nabi sebut kepada kita, apa yang kita buat ini bergantung, setiap apa yang kita laksanakan ini, apa yang kita buat bergantung kepada nawaitu. Tak, niat kita. Kalau niat ikhlas betul kerana Allah Ta'ala, kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala janjikan. Kalau kita niat kerana sesuatu yang lain, maksudnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan perkara yang sia-sia. Tak. Walaupun kita boleh berdalih, orang tanya sekian-sekian, niat aku tak gitu. Dengan manusia kita boleh tak berdolak dalih, tak ada masalah dengan manusia. Tak, kita boleh tukar niat. Dalam masa yang sama tu boleh tukar niat. Boleh tukar niat selalu. Betul tak muat gini sekian-sekian ni kerana ni? Tak. Tak. Dengan manusia kita boleh tukar niat. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tak. Allah Taala tak. Nabi sebut dalam hadis ni, anta kadzab. Kadzabta. Mu tipu. Mu tipu. Nak kata apa ke kita? Tak. Jadi golongan ni mereka mendapat pujian dengan apa yang mereka laksanakan, dan mereka, nama mereka ni menjadi sebutan. Macam saya sebut dia. Tak, bila soho kok, gi kapung ni orang sebut, gi kapung ni orang sebut, gi kapung ni orang sebut. Orang sebut belaka. Bukan setakat kapung, gi keluar pada kawasan pun orang kenal lagi. Sebab sohonya dia dalam bab ni. Namun Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan tindak tanduk mereka dan mendedahkan niat sebenar mereka pada hari kiamat. Bila berhadapan dengan Allah, tak ada apa dah yang boleh kita tutup. Tak, semua yang Allah Ta'ala tahu belaka dah. Tak, semua Allah Ta'ala akan buka dan dedahkan niat yang sebenar apa yang kita buat tersebut. Dan golongan yang kedua, golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar ilmu kepada orang ramai, juga berkemampuan membaca dan memahami Al-Quran. Mereka juga tekun dan bersungguh-sungguh mempelajari ilmu tersebut. Namun syaitan berjaya memesongkan mereka ketika menyampaikan ilmu kepada masyarakat, sehingga niat asalnya berubah untuk mencapai pangkat dan kedudukan dalam kalangan masyarakat. Jadi golongan ini juga tidak terlepas. Tak. Minta-minta kita jauh. Terutamanya saya lah. Tak. Bila disebut golongan tak yang menyampaikan ilmu kepada orang ramai dan masyarakat, kita mari sebenarnya nak start motor, nak start kereta, mari ikhlas dah. Tak. Balik jadi tak ikhlas. Sebab apa? Macam-macam hal lah. Tak. Kita nampak kita duk mengajar surah sejik, kita rasa banyak dah aku sampai ilmu kepada masyarakat, tapi rupa-rupanya
bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rupa-rupanya amalan yang kita buat selama ni tak hanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berat tak, besar tanggungjawab sebagainya. Sebab tu kadang-kadang bila dah disebut dalam hadis ni sebegini, kadang-kadang orang nak kata nak tegur masyarakat, nak beri nasihat kepada masyarakat tu, jadi orang takut. Sebab apa? Sebab orang gini ya. Padahal tak ada masalah pun, tegurlah selagi boleh tegur. Tak? Ni kok nanti ustaz tegur, padang ah. Tak? Jangan nanti ustaz tegur. Macam kita pernah sebut dulu. Kalau orang gila sekalipun, tak? Dia tegur kita, dan kita dengar tu benda betul, kena ikut. Tak, jangan tengok pada orang tegur tu. Kalau kita tengok orang hak tegur kita ni, sampai ke sudah kita tak nak terima pandangan orang. Sebab apa? Sebab kita rasa kita betul semua. Tak? Contoh, kita umur 40. Jumpa budak umur 20. Hak 20 ni tegur umur ni tegur umur 40. Berasa-rasa umur 40 tu nak dengar dah hak 40. Tak. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Aku makan garam dulu padamu. Contoh dalam keluarga, tak? Ibu bapa, yelah ibu bapa dengan anak, confirm lah ibu bapa yang lebih tua pada anak. Tapi contoh kalau ada anak yang tegur mak ayah, agak-agak mak ayah boleh terima tak? Rasa nak dengar tak? Agak-agak rasa nak dengar tak? Yang ni lawan tokek. Tak? Habis-habis lawan tokek. Walaupun perkara yang ditegur tu lah perkara yang betul. Contoh adalah di kalangan mak ayah yang kata hidup mengikut kehidupan orang barat, bersosial dan sebagainya. Tak? Alhamdulillah ada anak yang orang kata diberi pendidikan agama yang cukup, bila duduk di rumah ada yang tegur. Tapi tak jadi. Tak. Tidak dengar. Dan perkara ni banyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak. Banyak yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab apa? Sebab mak ayah beranggapan dia ni anak, mu tak layak nak ajar aku. Tak. Mu tak layak nak ajar aku. Walaupun hakikatnya benda yang ditegur tu betul. Dah mak ayah nak mari surah sejid ambo dah. Tak. Jadi sebenarnya perkara ini sepatutnya menjadi amalan dalam kehidupan kita. Tegur menegur ni supaya menjadi biar ada dalam hidup bermasyarakat. Kadang-kadang kita tak wi orang tegur anak kita tak? Tak wi. Kalau anak kita salah, mari surah contoh. Tak, mari sejid. Anak kita buat salah. Maksudnya ada orang tengok anak kita buat salah, dia nak tegur. Orang yang tegur tu pula kena tegur di mak budak tu. Tu biasa lah. Tak, biasa. Pula kadang-kadang satu apa ni, kalau kita tengok di sebelah luar tak, mana tarikan yang bawa kepada masjid surah, hari ni kita tengok ada satu apa ni dalam media sosial, Ustaz Firdaus. Tak, Ustaz Firdaus apa masjid Sungai Merbuk ke mana? Ke mana? Di Pulau Pinang kan? Maksudnya dia buat kawasan masjid itu semua benda ada, nak benda ada belaka. Ni tarikan, tak, tarikan. Tapi dalam kawasan kita ni dia nak buat. Tak. Dia di kawasan luar tak apa. Cuma nak sebut adik, nak balik kepada sikap ataupun amalan kita ni untuk saling tegur menegur. Kalau ada yang salah kena tegur. Jangan kata macam saya buat dia. Dah disebut yang mengajar ilmu kepada masyarakat, orang ramai. Tak nanti gitu. Go, walaupun kita sendiri kena tegur. Tak.
Macam hak depan pun boleh tegur saya kalau dia salah, tak ada masalah. Tak. Tapi kata tak payah tegur. Dia ngajar depan. Tak sama je. Hak mengajar ni kita baca je. Tak. Dan ulah. Hak depan pun mungkin ada macam saya sebut dia yang lebih berumur daripada saya, yang orang kata banyak pengalaman yang ada, dengan pengalaman tu boleh tegur dan tak ada masalah. Dan golongan yang disebut ni, golongan yang kedua disebut dalam hadis ni, mereka yang mengajar ilmu kepada orang ramai. Cikgu mengajar budak-budak. Kalau cikgu mengajar salah lah. Tak. Kita kena hidup bermasyarakat. Kadang-kadang bila kita tegur, kita marah orang tegur. Tak. Walaupun kita tahu yang dia tegur tu adalah betul dan kita salah. Tapi sebenarnya tujuan dia adalah untuk kerana pangkat dan juga kedudukan. Tak. Sama juga macam tadi. Buat sesuatu ni kerana pangkat dan kedudukan. Maksudnya kalau pergi surah tu, surah ada setengah juga. Tak. Ada setengah-setengah yang kadang-kadang dia pilih. Tak. Pilih. Kalau surah ni tak pergi lah. Ada. Memang ada. Tak. Tengok. 3 orang aja jemaah. Tak pergi lah. Tak. Ni penuh. Masjid ni penuh. Nak pergi lah. Ada. Sebab kita sebut ada tu bukan apa. Sebab kita ni manusia. Manusia ni yang tak lari daripada hasutan syaitan. Sebab tu dia sebut dalam hadis ni. Dan kita ni bukan maksum. Tak, kita ni bukan Nabi. Kita bukan Rasul. Yang ada maksum tu kita tak ada. Kita sama. Sebab itulah syaitan ni dia ambil je peluang di mana-mana yang boleh dia celah, dia akan celah. Sebab tugas dia gitu dah. Tak, dia berjanji dengan Allah Ta'ala sebagaimana dia ada tu, dia akan hasut manusia untuk lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berpegang dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira siapa, tak akan terlepas seorang pun daripada hasutan syaitan ini. Kuat tak kuat je sebenarnya. Jadi mereka lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghitung niat mereka, dan mereka bakal dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Mu ustaz ke, mu tok guru ke, mu siapa-siapa pun, kita semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala niat kita Allah Ta'ala tahu. Tak boleh nak tipu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dialah Tuhan kita. Dialah yang menciptakan kita. Jadi dia tahu segala benda. Tak. Tak lari. Kadang-kadang kita tertipu dengan perbuatan kita sendiri. Contohnya, macam mana kita tertipu dengan perbuatan kita sendiri? Tak, kita nak buat sesuatu perkara yang baik ni, kita rasa contoh kan ya? Tak. Contohlah, hak mudah-mudah sikit. Nak buat sunnah Nabi, contoh pakai jubah ke, nak pakai ni, nak buat sungguh ni, tapi dia mari kalau aku pakai ni, tak mesti orang kata. Sebenarnya hak tu pun telah berjaya memakan hasutan syaitan. Baru ni adalah saya pergi satu solat jenazah. Lepas tu pergi ke kubur, iring jenazah tu sampai ke kubur. Kebetulan pula dah malang semayang jenazah, lepas isyak semayang jenazah. Memang kita pergi pakai jubah lah, pergi masjid. Tak. Pergi masjid, selesai semayang jenazah, iring jenazah ke kubur. Lalu ada seorang sahabat yang kata, kalau aku pergi tempat-tempat gini, aku tak pakai jubah. Sebab apa? Sebab kalau mau pakai jubah, orang akan cari mu dulu. Nak baca talqin ke, tak?
Kalau pergi mana-mana majlis orang agama ni, kalau mau pakai jubah, orang akan cari mu dulu. Sebab apa? Sebab pakai jubah. Jadi agak-agak kalau gitu tu guna. Tapi memang ia pergi tempat tu, ia ustaz. Ia pergi tempat tu, tak pakai jubah. Pakai slow track. Tak. Ya sebenarnya tak ada pun. Biasa je. Tak. Sunnah. Tak. Kita buat. Dapat pahala sebagainya. Tapi kalau orang suruh pun tak ada masalah. Kalau kita boleh, baca lah. Macam saya memang, orang suruh saya sebut lalu. Saya kalau buat tahqiq saya tak pandai. Tak. Kita baca. Walaupun dia ada tag. Tak. Ada dulu kan orang baca tag kan. Tapi ya lah. Tag ni kadang panjang. Tak, ada yang kita tengok yang sahabat-sahabat kita baca talqin pun kadang-kadang ingat mulut lacur. Tak, kalau orang lama ingat mulut je. Tak. Mana hafalan dia tu daripada dulu sampai sekarang tu masih ingat lagi. Tak. Dan sebab kita ni orang muda kadang-kadang banyak sangat duk main ni, duk main handset ni. Tak. Ngapa-ngapa dak ingat, ngapa-ngapa dak ingat. Tu kata boleh baca talqin tak? Awal kita tolak. Minta maaf saya tak baca talqin. Tak. Bukan kerana kata bid'ah lah apa tak, tapi memang kita betul, kita khabar betul. Tak. Memang saya setakat ni lah. Orang suruh baca talqin memang saya tolak. Macam orang lain lah. Memang kita tak erti sungguh. Boleh baca tapi kita rasa baca tu pun rasa tak bukan kerana takut, tak takut tu tak. Tapi memang kita tak boleh. Sebab dia baca talqin ni dia ada kaedah dia. Tak. Ada nada yang sepatutnya. Mungkin Tok Imam kita pandai, orang lama ni pandai. Tak. Tapi nak cari pelapis orang muda payahlah ni. Kalau bab gali kubur ramai orang muda. Tak. Patang sebut je, sport mari belaka. Cuba baca talqin seorang. Tak. Walaupun kita dengar tapi kita tak mahir dan kita tak boleh nak baca. Hatta apa ni? Ke bumi arwah ayah kita ke mak kita memang orang lain baca talqin. Tak. Solat jenazah tu apalah kita boleh bawa, tak ada masalah. Talqin kita serah pada yang mahir dah. Tak. Kita tak pandai. Penuh. Memang penuh. Di Kemamang ke kalau kita pergi memang minta maaf saya tak boleh. Kabur tu terang. Dan golongan yang ketiga disebut dalam hadis ini. Golongan yang diberikan harta dan kekayaan yang melimpah ruah, dan sepatutnya mereka membelanjakan pada jalan yang baik dengan niat yang ikhlas, namun malahnya mereka memasang niat lain di sebaliknya. Ini juga ujian kepada mereka yang diberi kekayaan dan kemewahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia betul-betul menggunakan harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan yang sebaiknya, mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila membelanjakan harta dan kekayaan yang ada itu kepada jalan yang selainnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sia-sia. Kadang-kadang kita tengok macam saya sendiri pun kita tengok video-video, kita tengok media sosial. Tak, orang yang sangat banyak duit dia. Harta dia sangat banyak. Jumpa orang bagi 10,000. Tak. Belanja orang makan. Apa ni? Ni banyak kan kalau kita tengok orang-orang muda, tapi pun orang-orang yang berusia pun dah ada TikTok dan sebagainya. Tak, kita tengok orang-orang yang ada bitih ni, mana buat keluar BTS 140,000, 200,000. Tak, pergi cari orang kedai motor 10 saat pilih mau nak motor kat mana. Cari 10 saat. Dalam masa 10 saat cari motor. Cari. Okey, nak motor ni. Bayar. Nak benda lagi. Buat di kedai mah. Tak. 10 minit. Mu ambil je barang. Hak mana mu nak dalam kedai mah tu ambil je. Kutik. 37,000 bayar. Nak khabar kayanya siapa buat gitu? Tak, walaupun orang kata main TikTok ni tak dapat duit dan sebagainya, tak apalah, itu satu hal. Kita kadang-kadang kita tengok, ya Allah, detik hati kita
jadilah aku orang kaya. Siapa yang depan ni tak pernah detik pun tak. Siapa yang depan ni tak pernah doa pun kepada Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala jadikan aku kaya. Ada tak? Tak ada seorang. Maksudnya dalam sujud ni masing-masing ada doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah aku nak kaya. Betul tak? Tak anggap seorang kot. Maksudnya ada. Tak, siapa tahap bila kita akan tanya, ya Allah jadikan aku kaya. Sebab apa? Sebab niat kita masa doa tu nak jadi kaya, aku nak bantu orang miskin, aku nak bantu kepada orang yang memerlukan. Tapi dalam masa yang sama kita takut sebenarnya. Sebab bila tak ada depan mata ni kita boleh kabur nak sekian. Tapi bila ada je depan mata kita bimbang, kita tak boleh laksanakan apa yang kita nak tu. Betul? Tak? Kaya ni masalah sebenarnya. Dah ustaz kan? Kaya masalah, miskin pun masalah. Buat biasa. Tengok. Tak. Tak miskin, tak kaya, tapi apa yang Allah Ta'ala beri cukup untuk kita dan kita syukur kepada Allah Ta'ala. Hak tu yang paling terbaik. Dalam masa yang sama kita berusaha. Tak? Mencari harta. Tak? Sebab nak bagi anak makan, minum dengan isteri, dengan tanggungjawab kita. Tak? Amanah kita. Kita cari hak tu. Tapi memang kita, dan saya yakinlah semua dalam ni pun memang ada niat, ya Allah aku nak kaya. Kita tengok orang buat gitu, memang ya Allah aku pun kalau ada bitih aku nak buat gitu kok. Tapi bimbang kok. Bimbang sebenarnya. Dok mari 1 juta lagi dalam akaun, kadang-kadang duit dalam poket pun ada RM10. Tak, ada RM5, lepas tu hak RM1, ada 5 keping, RM10. Nitahlah depan ataupun nak keluar sejik lagi. Hak mana kita akan masuk dalam tabung? Hak mana hak kita akan masuk dalam tabung sejik ah? Gagal. Susuk dulu. Pilih. Sekian. Tak 5 ya. Tadi kita, ya Allah aku nak jadi kaya, aku nak tolong orang, aku nak sekian, nak sedekah, nak infak. Seluk poket RM5, sekian, ada RM10. Hak masuk tabung tetap hak warna hak sekian. Tak pergi RM5. Baru RM10. Baru diuji RM10 Kalau mari 10 juta, 4 juta dalam akaun, agak-agak agak-agak mana? Rasa payah rasa. Tapi tak apa, tak ada masalah. Doa kepada Allah, ya Allah jadi aku kaya dan jadi aku orang yang pemurah. Selit doa tu pula. Ni kadang-kadang, ya Allah aku nak kaya. Oh tak dah bagi kaya. Rupanya kita terlupa doa, ya Allah jadikan aku pemurah. Dah ingat doa tu. Ada harta dah sekali kita je senang. Jirang sebelah tak, telur kicap. Kita tak. Jadi benda ni kita kena doa kepada Allah. Bila kaya, ada harta, kita belanjakan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni pada tempat yang sebetulnya, pada tempat tujuan yang baik. Kenapa? Dalam hadis ni Allah Ta'ala sebut sebagaimana yang kita sebut tadi, tujuan sebenar di sebalik amalan bersedekah adalah untuk mendapat nama dan kemasyhuran. Hak ni lah tak kita bimbang. Dan saya rasa saya pernah sebut, tak, sedekah yang paling hebat adalah sedekah pada waktu pagi. Tak, sedekah subuh. Walaupun RM1, walaupun RM2, kita masuk tabung selepas subuh tu, kita rasa tenang dan juga benda yang kita nak buat pada hari tu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subuh esok Tok Imam Tok Bila tengok tabung sejik tu. Tak. Tengok tabung sejik ada berapa. Dan kadang-kadang orang kita ni dia berkira-kira. Tak. Tapi ni nak masuk bulan puasa ni ramalah hak jadi pemurah. Tak, biasa pemurah kita ni pada bulan puasa. Tak. Berapa hari nak puasa?
puasa 23 bulan 3. Kalau hak jawab satu Ramadan tu kena rotang lah. Tak, 23 bulan 3 kita akan puasa, akan sambut Ramadan. Hari ni 15 Januari, dah lama dah. Jadi buatlah persiapan yang terbaik. Tak, hak nak training puasa dulu. Tak. Training 3 bulan. Habis dah 3 bulan ni, tinggal sebulan lebih lagi. Training. Kalau hak tak ada kerja, tak apa training. Kalau hak ada gemari, tak, maksudnya cuti pula ni, hak tu kahwin, hak tu nikah, hak tu jamu, hak tu ni cukup pali, hak tu sambut jadi, tak, padang gitu dah. Tak. Girai, tak apa girai. Minum dah. Jawab betul dah. Minum dah. Makan dah. Sahur tak dia, sah kabur gitu. Tuan rumah tanya makan lagi. Alhamdulillah makan dah. Niat tekok kita makan sahur tadi. Ni makan lagi? Tak lagi. Dah tuan rumah flower, tak ada masalah ha. Asal nak sepinggang, tengok lauk sedap sikit, tambah pula sepinggang je. Tak. Dan setiap golongan yang tidak ikhlas dan riak pastinya akan mendapat balasan yang setimpal di atas perbuatan mereka. Ni. Buat sesuatu kerana tidak ikhlas dan riak, nak tunjuk kepada masyarakat, tak, akan mendapat balasan yang setimpal di atas perbuatan mereka. Hakikat riak ialah melakukan perkara yang baik bagi tujuan dipuji orang ramai, dipandang tinggi, juga mendapat pangkat dan kedudukan dalam masyarakat. Penyakit riak atau menunjuk-nunjuk ini merupakan sifat yang amat berbahaya dan membinasakan seseorang, kerana ia adalah syirik, dan syirik merupakan dosa besar sekaligus menggugurkan pahala sesuatu amalan. Terjadi riak dengan ingin mendapat pujian manusia, takut dimalukan atau dijatuhkan pada pandangan orang ramai, serta tamakkan habuan daripada orang lain. Sikap tamak. Dia syirik, dan syirik menjadikan perkara tersebut dosa besar sekaligus amalan yang kita buat, pahala yang kita buat sesuatu amalan tu akan gugur. Dan disebut juga dalam kitab ini berkenaan dengan tanda-tanda riak. Yang pertamanya, berasa malas melakukan ibadah ketika berseorangan dan rajin ketika bersama orang ramai. Nak buat ibadat seorang ni rasa malas, tapi bila kat ramai ni jadi rajin. Ni di antara tanda riak. Nak bangun seorang diri malas, nak buat kat orang ramai jadi rajin. Macam-macam benda lah yang kita boleh tengok kepada amalan yang kita laksanakan. Dan yang keduanya, menambah amalan baik apabila dipuji dan mengurangkannya ketika dikutuk orang. Ni kalau kita buat baik, orang puji, bagus dia ini. Jadi kau buat. Sepatutnya bila orang puji, buat jadi kau baik. Tapi hakikatnya perkara ataupun amalan yang kita buat tu sebenarnya tidak mendatangkan kebaikan kepada pembuat. Kerana apa? Kerana buat tu kerana pujian orang. Tak, bukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kutuk, tak buat. Tak. Kutuk. Seria je, tak masuk tabung sejik. Seria je. Tak. Nak tunjuk ke orang tu, kena kecam. Buat baik kena kecam. Waktu duduk tu tanda juga. Tanda riak. Kita buat baik tapi orang kecam. Jadi kita macam ngajuk buat baik. Tak? Mari surga. Nak tunjuk ke orang tu, esok tak mari lah. Tanda riak. Jadi kita kena lawan. Mari lah. Biar orang nak kata buat benda baik. Tak? Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, orang yang menunjuk-nunjuk ada beberapa tanda. Dia malas apabila berseorangan, rajin apabila bersama orang ramai, dia menambah amalan baik ketika dipuji dan mengurangkan amalan ketika dikutuk. Dan di sini dia sebut juga bagaimana langkah untuk kita membebaskan diri daripada riak. Yang pertamanya, sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhati apa yang kita lakukan, dan dia maha mengetahui apa yang terbuku dalam hati. Allah Ta'ala ni tahu apa yang kita buat, dan apa yang kita nak buat tu Allah Ta'ala tahu belaka.
Tak buat lagi niat dalam hati, Allah Ta'ala pun tahu benda yang kita nak buat. Tak. Yang keduanya, sedar bahawa jika dia berterusan dalam keadaan ini, Allah Ta'ala akan mengaibkannya di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat nanti. Kita kena ingat bahawa dalam keadaan kita buat perkara yang sia-sia, bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, bila bertemu dengan Allah Ta'ala, duduk depan Allah Ta'ala akan buka. Tak? Di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala akan tayang. Mu dulu buat benda. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala tutup aib kita, sebab kita semua ni memang ada aib. Tak? Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita doalah sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala tutup aib kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin bahawa orang yang mereka inginkan tunjuk amalan itu tidak boleh membantu mereka sedikit pun, dan tidak boleh melepaskan diri dari balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena yakin setiap perbuatan, setiap amalan yang kita laksanakan atas muka bumi ini akan adanya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin bahawa riya itu boleh menghapuskan pahala amalan baik yang dikerjakan, sekaligus menjadikannya sia-sia seperti debu yang berterbangan. Tak, kita kena ingat bahawa amalan riya ni, sikap riya ni akan menghapuskan, akan menggugurkan semua amalan baik yang kita laksanakan. 29. Sikit lagi. Dan juga dia sebut dalam kitab ini terdapat banyak hadis yang menyebut perihal ni berkenaan dengan riya. Di antaranya daripada Abu Musa Al-Asy'ari, katanya seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seorang lelaki berjuang kerana perkauman, seorang lelaki berjuang supaya dipandang tinggi kedudukannya, seorang lelaki lagi berjuang supaya menjadi sebutan. Siapakah di antara mereka yang ikhlas kerana Allah?" Ditanya kepada Nabi, lalu Nabi menjawab, orang yang berjuang supaya kalimah Allah menjadi tinggi, maka dialah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sama juga sebagaimana yang kita baca dalam hadis tadi. Tak, ada 3 golongan berjuang kerana nak kedudukan, ada berjuang kerana nak menjadi sebutan, ada yang berjuang kerana nak disebut oleh manusia. Dia tanya, yang mana seikhlas? Tak, Nabi sebut, Nabi jawab, orang berjuang kerana Allah Ta'ala, supaya orang berjuang supaya kalimah Allah Ta'ala tinggi, dialah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak bagi tahu kepada kita bahawa setiap perkara yang kita laksanakan ini, yang pertamanya kita mesti ikhlas niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktulah paling penting. Macam saya dulu tingkatan 1 kita belajar silat. Tak, tok guru tanya, "Mau belajar silat ni untuk apa?" "Untuk mempertahankan diri," jawab. Tok guru kata, "Salah." Tak kata mu tipu. Tak, dia kata mu salah. Sebab apa? Sebab kita buat sesuatu, belajar sesuatu, niat mesti kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa pun yang kita buat, yang pertama, yang paling penting adalah niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Situ duduk dia. Tak. Ambil lesen motor, ambil lesen kereta. Kenapa? Lillahi Ta'ala. Kalau ada orang suka ambil lesen motor, nak bawa motor lah. Tak. Memang dah ambil lesen motor nak bawa motor. Ke ada ambil lesen motor pergi bawa kereta? Tak ada. Tapi niat tu, niat jangka masa yang panjang lillahi ta'ala. Sebab apa? Dapat lesen motor, kita pergi kerja cari rezeki sekian-sekian untuk siapa? Lillahi ta'ala. Tak, panjangnya langkah kita untuk melihat apa yang kita buat ni adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, dalam doa iftitah kita, kita baca daripada awal sehingga akhir, kita sebutlah ke solat aku, mati aku, apa semua tu lillahi ta'ala. Jadi rangkuman kehidupan kita ni mestilah kita niatkan kerana
Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau niat lain, maka jadilah perumpamaan yang Nabi sebut kepada kita dalam hadis ini, bahawa amalan yang kita buat di hadapan Allah, rupa-rupanya amalan tersebut adalah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beramal ibadat 40 tahun 100 tahun, tak, rupa-rupanya bila berjumpa dengan Allah Taala, tak ada benda satu, kosong. Tak, kita pikul berat, rupa bila timbang kosong, tak ada kilogram. Kita rasa bawa dah 140 kilogram, rupa-rupanya bila timbang kosong kilogram, tak ada benda. Jadi kita tak ambuh gitu. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Taala supaya Allah Taala selamatkan kita dalam apa jua bentuk hasutan daripada syaitan, dan juga Allah Ta'ala pandu kita, Allah Ta'ala lindungi kita dalam kehidupan yang ada hari ini. Semoga mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan yang terbaik insya-Allah, dan kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Saya rasa sekadar itu sajalah pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.